Okay, Assalamualaikum warahmatullahi tuan-tuan. Hari ini 30 hari Rabu, 3 hari bulan, 30 hari bulan, bulan 3 hari ini. Okay, jam pukul 10.30. Saya baru buat video. Okay, hari ini saya pasang untuk kipas. Ini kipas. Untuk kipas, lepas tu lampu luar. Lampu tiang. Itu. Yang ni test. Saya nak test. Semua dia ada lampu bilik. Jadi kerja saya tak ada dah hari ni. Last pasang kipas bawah semua, hook, di hook untuk kabel submin, kabel servis TMB. Lepas tu tak adalah. Okey, untuk rumah ni kalau ikut daripada cara saya lah, cara saya sepatutnya dia kena cat dulu. Dia kena cat baru electrician boleh masuk untuk fitting semua sekali. Kalau macam ceiling couple tak apa, tak ada masalah. Tapi kalau yang luar sebolehin dia cat, tapi saya tak tahu macam mana progress owner rumah dengan kontraktor, saya tak tahu. Yang saya terima daripada kontraktor suruh masuk untuk pasang lampu je, itu je. Jadi tugas saya selesai. Itu. Nak jadi comot ke, nak jadi masalah apa ke, itu saya tak boleh tak boleh ambil tahu dah. Sebab tugas saya dibayar untuk buat wiring, lepas tu orang call suruh masuk pasang lampu, cukup. Ada yang tu saya pasang lampu dinding, dia ada lampu bilik. Lampu bilik ni masalah sikit. Tak apalah, yang tu saya cuba adjust. Jadi untuk hari ni kipas kita pasang, kipas 2, 3, 4, 5 biji tuan-tuan. Kipas 5 biji. Lepas tu ada soket plug 2 biji lagi yang tak cukup. Yang lain dah settle lah. InsyaAllah hari ni dah siap. Sepatut kerja ni semalam dah siap dah semalam. Jadi oleh kerana kipas owner baru hantar pagi ni, jadi saya kena pasang lah untuk pagi ni. Jadi kualiti walaupun benda yang dia beli ni benda biasa, kualiti pemasangan tetap kena sama, tuan-tuan ingat. Cuma ada semalam orang tanya saya kos upah wiring dan pasang kipas tu berapa ringgit. Saya tak boleh nak cakap berapa ringgit. Jadi tuan-tuan kena fikir nak pasang hook, nak pasang kayu, pasang kipas, nak gantung, wiring dia. 5 perkara tu tuan-tuan fikirlah. Harga dia tak boleh sama dengan lampu. Itu je saya boleh bagi tahu. Kalau setakat nak pasang hook yang jenis ulas daripada bawah tu mungkin boleh RM10, RM20. Tapi kalau hook yang daripada atas, kita nak kena pasang kayu. Tapi kalau tuan nak bayar murah boleh pasang di sini kapur je. Kalau jatuh rumah tuan-tuan tak ada masalah. Dia nak jatuh pun jatuh atas kepala owner rumah. Jadi kena fikir tuan-tuan. Setiap benda yang mahal tu kena tanya kenapa benda tu mahal. Mungkin ada risiko, mungkin ada kualiti. Jangan main, mahal ni. Itu tak boleh. Cara macam tu bukan cara cara yang elok lah. Sekurang-kurangnya kita tanya, mahal tu sebab apa? Kalau murah tu, kenapa murah sangat? Kena tanya benda tu. Kita sebagai pengguna, owner, kita nak guna perkhidmatan orang lain bagi kos ataupun quotation harga, kita tanya kenapa mahal? Kenapa yang ni murah? Kita tanya, kita sebagai pengguna, kita yang bagi duit, kita yang bayar. Okey, jadi saya harap boleh fikirlah benda tu, boleh fikir. Jadi saya pun nak sambung kerja tuan-tuan. InsyaAllah hari ni dah boleh siap lah. Okey tuan-tuan, sekarang ni dah jam 5.37. Okey, untuk pemasangan 99% Alhamdulillah dah siap. Semua sekali dah siap, cuma untuk ruang tamu T5. Sebabnya lampu tak ada. T5 satu, lepas tu untuk ruangan bilik ni. Sebab bilik ni dia tak pasang lagi ceiling. Jadi saya tak boleh pasang lampu. Dia 2 biji, kipas 1 biji, T5. Yang lain semua dah settle lah. Untuk ruang tamu, kipas dah pasang. Okey, lepas tu dapur dah settle, soket plug semua dah fitting. Okey, yang ni saya pakai apa benda ni, stopping untuk ceiling ni. Apa tak salah stopping ke apa benda. Yang ni saya set up balik. Yang berlubang-lubang besar ni saya set up, yang mana saya boleh set up. Saya boleh baiki, saya boleh repair, saya repair je lah. Yang penting saya tengok tu smart, kemas. Okey, ni untuk ni settle lah. Cuma orang cat lepas ni kena pandai-pandai jaga dah. Itu je. Okay, untuk lampu luar.
Lampu luar. Okay, lepas tu lampu ni. Ni dia. Okey, sini. Dalam tandas dah okey. Switch. Ni dia. Okey, yang ni nampak bengkok sikit. Sebabnya saya tak boleh nak apa ni. Saya tak boleh nak itu sangat sebab nanti dia akan pecah tepi ni. Saya dah cuba pakai grinder. Lepas tu nak bentukkan dia tak boleh dah. Macam mana tak apalah. Yang ni untuk aircon, lampu, kipas okey pula. Aircon dia direct masuk ke indoor. Kipas, lampu dah settle. Okey, master bedroom. Master bedroom ni semua switch kat sini. Lampu dalam bilik. Lampu ni saya buat hidup semua sekali. Senang. 4 biji lampu. Senang. Sebabnya asalnya saya dah bahagi betul. Masa dah lay kabel siap semua sekali ada perubahan. Bila ada perubahan, saya tak boleh nak buat apa dah. Kalau nak tarik cincai boleh. Nak tarik orang panggil nak lay kabel main belasah ya, boleh, tak ada masalah pun. Tapi saya tak sampai hati nak buat macam tu. Jadi nak tak nak kena buatlah macam tu. Satu kipas, lepas tu satu lampu hiasan, lepas tu lampu tandas. Lampu tandas asalnya saya nak hacking kat sini. Asalnya. Tapi owner rumah tak nak. Dia nak semua kat sini. Okey, ni untuk aircon, untuk water heater. Aircon, water heater asing-asing. Okey, ni lampu hiasan ni. Lampu hiasan saya pun dah. Ini dia. Saya pun dah pening lah. Pening saya main dengan lampu ni. Saya tak pernah jumpa lagi. Jadi owner yang minta pasang ke bawah. Sebabnya dia cakap mudah nak tukar apa ni, mentor dia kalau rosak. Dia asalnya ke atas tuan-tuan. Jangan tiru aksi ni. Aksi ni memang tak smart. Tapi saya tak boleh buat apa sebab owner datang sini. Asalnya memang saya tak boleh pasang lampu ni. Sebabnya kalau tuan-tuan tengok dia punya bulatan tu, lingkaran dia ni, tengok. Dia cecah pada dinding ni. Jadi tu idea apa ni? Idea owner rumah. Dia datang sini dia kata pasang box. Tak apa, tak nampak kemas. Yang penting benda tu terpasang dia kan. Jadi saya buat je lah, ikut. Dia beli dalam Shopee. Okey, nasihat saya owner rumah, kalau yang sedang bina rumah lah, jangan anda beli lampu dalam Shopee. Bukan tak boleh. Takut benda tu tak sesuai. Nak tukar tak boleh dah. Beli kat luar, banyak lagi. Kita ada masalah yang ni pun sama juga, biarkanlah. Jadi kalau ikut yang betul dia pusing ke atas. Jadi kalau buat macam ni tak apa, dia kata lampu tidur. Okey dah tu. Okey yang ni. Okey pula, saya dah settle, saya pakai stopping. Cuma bila cat lepas ni, kemaslah yang ni. Untuk aircon, ni dia. Okey, water heater. Ni kabel water heater. Water heater dia direct masuk ke water heater. Saya tak boleh pakai apa ni, saya tak boleh pakai soket 15A tu. Tak boleh pakai. Sebab kalau mengikut SP, mesti direct. Dengan menggunakan MCB C20, RCCB yang berkepekaan 10 mA, yang bersaiz 20 ataupun 25. Tapi saya pakai 16. Sebab saya lupa. Tak ada masalah. Kalau trip, saya datang tukar lah. Okay, tak ada apa dah tuan-tuan. Untuk lampu luar sini dah pasang. Okay, lampu dinding ujung. Okay, D-hook dah masuk dah, D-hook. Tak nampak D-hook. Tak ada masalah. Okay, DB box. DB dah pasang. Meter pun dah masuk. Ini meter ni. Okay, ni lampu Porsche. Sebiji je lampu Porsche. Biasalah. Jadi settle dah kerja saya. Okey, ni satu lagi 20. Ni. Ala-ala masjid punya. Kalau plan saya tuan-tuan, dia sebiji. Asalnya plan saya kalau
Kalau saya buat drawing untuk wiring, kipas satu biji, lampu 6 biji. Lampu 6 biji untuk ruang tamu ni saya dah bahagi awal-awal dah. Tapi bila dah lay kabel siap dah semua sekali, saya dapat daripada kontraktor, dia bagi tahu perubahan kipas 2 biji, lampu 4 biji, tambah T5. Kacau lah. Jadi kacau lah. Pendawaian saya tu dia akan jadi kacau. Jadi nak tak nak macam ni lah. Sebab nak hack tak boleh dah. Masa owner bagi tahu tu benda ni dah siap plaster dah. Takkan saya nak hack balik. Menyumpah pula orang plaster ni. Kalau saya nak plaster tak apa, saya tak plaster, kerja saya tak plaster. Jadi saya buat macam ni je lah. Semat ke, tak semat ke, inilah dia. Sebab tu owner rumah, nasihat saya, bila anda beli rumah ataupun bina rumah, kita ada plan. Betul tak? Kita ada plan rumah, kita tengok betul-betul drawing tu. Drawing tu macam mana kita nak tambah apa. Datang ke site ni, datang dekat tapak projek, kita tengok. Daripada kita datang ke tapak projek ni lah, kita dah boleh baca kat sini nak letak soket pelak, yang ni nak letak TV, yang tu nak letak peti ais. Ini nasihat saya tuan-tuan. Jangan kecam saya pula. Jadi sekurang-kurangnya anda owner rumah tak membazir. Buat satu-satu benda tak membazir. Kos tidak jadi besar. Anda datang ke tapak projek ataupun tempat yang anda nak bina rumah tu. Bila dah naik semua bata dah ikat, tengok mana nak letak TV, mana nak letak. Baru kita boleh plan mana soket pelak. Keluasan ruang tamu, berapa biji kita nak pasang lampu, berapa biji kita nak pasang kipas, senang. Barulah kontraktor elektrik yang nak masuk tu tak susah kerja. Gini standard, memanglah tak emas. Tapi sekurang-kurangnya pendawaian saya tak kacau. Selepas daripada ni owner rumah fikir balik lah macam mana. Jadi settle kerja saya, tinggal T5 dengan satu bilik lagi last. Sebab yang tu bukan kesilapan saya. Untuk plaster tu dia tak plaster lagi untuk sebelah tu. Jadi insya-Allah panjang umur saya akan datang balik sini lah. Jadi untuk progres hari ni kira 99% dah selesai. Bila masuk meter saya akan datang balik, ataupun dah settle keseluruhan semua sekali saya akan datang balik. Tanggungjawab kena datang balik. Orang dah bayar, bukan terus nyap. Tak, itu bukan cara saya. Jadi tuan-tuan, terima kasih yang baru subscribe saya punya channel, yang follow saya punya channel, yang berkongsi ilmu tuan-tuan, yang beri tunjuk ajar. Terima kasih tuan-tuan. Jangan lupa share saya punya video. Jangan lupa subscribe saya punya video, saya punya channel. Terima kasih sekali lagi. Itu je lah daripada saya, Zahra Engineering. Kita pun dah tak lama dah nak puasa. Seandainya saya ada salah silap, ada tergores hati anda di luar, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.